Ya, Alhamdulillah segmen industri kreatif. Dan sampai pagi hari ini diserikan dengan kehadiran seorang yang telah pun kami jemput ke studio untuk sama-sama membincangkan topik hari ini. Puisi, sonnets and songs. Dan mungkin Sarina boleh diperkenalkan, Ya, memperkenalkan Alhamdulillah. tamu kita. Kesempatan kita untuk bersama mendekati salah seorang lagi belia muda kita dalam yang begitu berminat berkecimpung dalam bidang penulisan puisi. Jadi kita bersama dengan Nurul Aisyah Fikriah binti Muhammad Alipah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Kabarnya, Nek? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini pertama kali diundang ke studio Rampai Pagi. Betul. Dan kita berbangga juga kerana dapat mengenali seorang lagi penulis muda di negara Brunei Darussalam, walaupun general lebih kepada penulisan seni kreatif, puisi ataupun sajak. Mungkin sebagai mukadimah mengurangkan rasa nervous ni. Okey. Dapat memperkenalkan diri. Kita difahamkan bahawa Aisyah juga masih belajar. Ya, betul. Bagaimana? Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya Nurul Aisyah Fikriah binti Muhammad Alipah. Boleh panggil saya Aisyah. Saya juga seorang penulis puisi dan juga pelajar sepenuh masa, dan juga salah seorang daripada pembaca puisi di acara Sonnet and Song Volume 2 yang telah dikendalikan oleh 247 Studios.bn dan juga berkolaborasi dengan The Brunei Writers. Saya sebagai seorang penulis ini masih baru, bidang yang masih baru saya ceburi. Tapi kefahaman saya dan penulisan saya ini sudah saya suka daripada sekolah menengah lagi lah. Jadi, menurut pemahaman saya daripada perkongsian tadi, boleh dipanggil Aisyah barangkali. Betul. Aisyah. Okay. Aisyah ada mengongsikan tadi puisi Sonnets and Song ini merupakan satu event, satu acara. Yes. Mungkin boleh diberikan lagi barangkali, diterangkan lebih sedikit, sedikitlah mengenai dengan event puisi Sonnets and Song sana. Sonnet and Song ini pernah dilakukan pada tahun lepas juga, tapi tahun ini Aisyah yang cubalah melakukan Sonnet and Song. Dan Sonnet and Song ini adalah mengumpul ataupun mencari penyanyi dan juga penulis yang di mana mereka menggandingkan penulis dan penyanyi ini untuk berganding bersama dan juga membuat persembahan, di mana kolaborasilah di antara penulis membuat puisi dan juga penyanyi boleh buat cover lagu ataupun buat original lagunya. Jadi maksudnya dalam satu-satu persembahan sonet dan song satu adanya persembahan sajak dan juga nyanyian. Betul. Musical sajak dan juga nyanyian ya. Jadi kalau di negara Brunei Darussalam, adakah bagi Aisyah sendiri ini merupakan genre persembahan yang baru ataupun memang sebelum ini sudah ada yang memperkenalkan ataupun melestarikannya? Kalau Aisyah, dari Aisyah punya perfahaman memang barulah. Sebab Aisyah pun ini pertama kali mempublikkan penulisan saja. Dan Sonnet and Song ini merupakan platform yang di mana Aisyah cubalah untuk membuat perkara yang baru. Mungkin ada yang menyaksikan hari ini Aisyah. Kalau tadi lihat dari segi tajuknya, puisi Sonnets and Songs. Mungkin ada yang bertanya barangkali, apa kan sebenarnya sonnets ni? Song satu tadi ketahui, tapi sonnets ni mungkin untuk memberikan kefahaman. Definisinya. Ataupun Aisyah kurang tahu sebenarnya, tapi mungkin ia ke arah puisi ataupun ke arah penulisan. Kalau song mungkin ke arah muzik kan. Sonnet mungkin ke arah penulisan lah sebegitu. Jadi itulah frasa ataupun terma sonnet and song satu memang ianya dikenali di kalangan pemuisi ataupun para pencinta seni penulisan lah tu lebih kurang. Namun dalam hal ini, selain daripada genre nanti, genre penulisan yang ingin kami ketahui, adakah puisi ataupun sajak yang dinukilkan oleh Aisyah sendiri itu dalam berbahasa Melayu ataupun mungkin berbahasa Inggeris? Memang Aisyah menulis dalam berbahasa Melayu. Bahasa Melayu. Alhamdulillah. Jadi ini sebagai salah satu cara kita melihat di sini. Sebenarnya bidang penulisan itu dapat membantu agensi-agensi tertentu, khususnya Dewan Bahasa dan Pustaka, dalam sama melestarikan bahasa Melayu yang juga merupakan bahasa perlembagaan negara kita ni. Kita ni berbangga
adanya usaha daripada anak muda kita ni untuk memperkaya dan menambah lagi koleksi penulisan dalam bahasa Melayu, walaupun bukan bergantung bukan bergantung kepada naskah-naskah ni dihantar ataupun disumbangkan, diberikan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, tapi bergerak secara sendiri. Ini pun hasil daripada usaha penyertaan Aisyah melalui events yang dianjurkan oleh 24/7 dan juga Brunei Writers. Jadi kita ni memang ada persatuan penulis-penulis Brunei ni. Siapa di kalangan ahlinya tu? Kalau dari The Brunei Writers yang mengetuai kami Bashari. Dia yang selalu memberikan pertolongan lah bagi Aisyah, sokongan dan juga dorongan. Jadi saya percaya ini antara individu yang memberikan inspirasi dan dorongan terus untuk Aisyah ni. Masa latihan tu lah. Sebelum ni siapa memberikan inspirasi? Kalau memberikan inspirasi itu dalam segi penulisan, kebanyakannya Aisyah dari pengalaman Aisyah sendirilah. Kalau ada momen dan situasi yang di mana Aisyah tidak dapat, sebab Aisyah suka gambar juga, suka video juga kan. Tapi tidak semua momen dan situasi itu dapat kami gambar, dapat kami rekod. So kirakan penulisan adalah salah satu cara di mana Aisyah dapat mengekspresikan ataupun meluahkan perasaan di dalam penulisan. Dia memerlukan kreativiti sebenarnya. Dan apabila saya bercakap mengenai kreativiti ini, Aisyah, mungkin Aisyah sempatlah menyaksikan Rampai Pagi tadi sebelum dipanggil masuk ke studio. Kami di Rampai Pagi hari ini temanya healing. Ada bercerita mengenai dengan healing time, pelbagai sebenarnya aktiviti yang dilakukan oleh pelbagai individu dengan rakan-rakan di setiap daerah tadi. Apa yang mereka lakukan apabila menghadapi tekanan dan sebagainya, aktiviti yang boleh membawakan ketenangan. Dan boleh dikategorikan sebenarnya mungkin bagi Aisyah sendiri menulis ni, penulisan ini merupakan sesuatu yang boleh memberikan ketenangan barangkali kepada Aisyah. Boleh je, boleh. Banyak cara cuba Aisyah healing je, tapi dengan penulisan ini pun ialah meluahkan perasaan kan. Perasaan bukan saja bukan saja happy, bukan saja gembira, sedih pun, marah pun boleh juga diluahkan daripada penulisan. Kalau boleh tanyakan dari segi perkembangan barangkali ini Sarina kepada Aisyah, apa perkembangan Aisyah dalam bidang penulisan khususnya penulisan puisi barangkali kalau boleh diceritakan? Ini yang menarik bagi Aisyah sebenarnya. Sonnet and Song ini adalah satu perkembangan bagi Aisyah sebab Aisyah tidak pernah mempublikkan penulisan Aisyah. Ini adalah pertama kali Aisyah mempublikkan. Dan memasuk acara Sonnet and Song ini adalah satu perkembangan lah bagi Aisyah. Kalau dari segi diri sendiri memang banyaklah perkembangannya. Dari tidak mahu mencuba yang benda baru, sekarang lebih terbukalah untuk membuat perkara-perkara baru seperti mengikut acara sebegini. Jadi selain daripada orang hanya sekadar menulis, berkarya, tapi sekarang sudah berani tampil ke depan audiens. Jadi ini antara lain galakan daripada dinyatakan beberapa individu yang hadir dalam kehidupan Aisyah. Mungkin juga dapat bercerita sedikit pengalaman Aisyah kali pertama menceburi bidang ini. Apa sajak pertama yang ditampilkan di halayak? Ingat masih? Betul lah tu, Sonnet and Song tu lah. Jadi masih ingat. Pasal minggu lepas baru kan. Jadi setakat ni Aisyah berapa banyak sudah yang telah dihasilkan? Kalau dihasilkan tu dalam laptop masih simpan. Tapi kalau yang sudah dipersembahkan 3 lah baru. Semuanya di acara Sonnet and Song tu. Iaitu Diri Mungkin Sudah Dewasa, puisi pertama. Puisi kedua adalah Garis Mula Yang Sama Berbeza Haluan. Dan puisi ketiga adalah Sedia Menyahut Cabaran. Di sana Aisyah mempersembahkan puisi Aisyah di sana. Kalau orang mendengar daripada tajuk-tajuk lakaran puisi ataupun karya Aisyah ni, ia lebih apa tu? Membangun. Lebih sesuatu yang membangun. Yang orang kalau kita ni mendengar deklamasi saja ataupun puisi ni, setiap individu itu mempunyai interpretasi ataupun cara penerimaan yang berlainan tu. Tapi sebenarnya kalau di Aisyah lebih kepada sesuatu yang boleh memotivasikan, sesuatu yang membangun, bercontohkan dan berilhamkan keadaan sekeliling. Itu maksud Aisyah. Dan kalau juga boleh dikongsikan, saya percaya walau bagi Aisyah perkara ini sudah kebiasaan menulis, pasti ada cabarannya. Kalau cabaran itu kalau dalam segi penulisan memang Aisyah bebas lah.
dalam bahasa Melayu, tetapi dari segi penyampaian ataupun dari segi performance itu memang ada cabaran lah. Kerana Aisyah jenis yang takut jual malu untuk buat perkara-perkara baru ataupun di hadapan halayak ramai itu memang takut dan malu. Tapi nasib baik, Aisyah bernasib baiklah ada tim yang memang memberikan idea ataupun memberikan tunjuk ajar untuk membuat performance yang sangat baguslah, macam mana audience lihat mata ataupun tubuh, gerakan tubuh, dia beritahu macam mana gesture. Dan juga gandingan Aisyah pada malam itu iaitu Adina Tunggal, dia banyak memberikan tips juga sebab dia penyanyi apa namanya? Kita kan? Penyanyi lokal. Penyanyi tempatan. Okey. Kenapa memilih penulisan sajak bukan penulisan genre lain? Mungkin cerpen, novel. Mungkin sebab laju kali lah. Laju, siap, senang ataupun ada dia punya masalah dan ada dia punya penyelesaian macam itulah. Aisyah, mungkin ada yang tertanya-tanya ataupun mungkin macam apabila menyaksikan wawancara hari ini, sudah rupanya berlangsung aktiviti ataupun eventannya Puisi Sonnets and Songs ni. Terlepas daripada menyaksikan persembahan Aisyah, mungkin secara eksklusif kalau boleh dikongsikan sedikit secara live, mungkin secara live baik puisi barangkali lengkap dengan cara penyampaiannya ataupun mungkin sesuatu yang diilhamkan secara spontan. Satu puisi daripada Sonnet and Song itulah. Boleh. Kalau banyak pun boleh. Sedia menyahut cabaran lah. Silakan. Mungkin serangkap dua dan Bismillah. Sedia menyahut cabaran. Senyumanku sementara, bahagiaku sementara, indahku sementara. Dan aku sedar, tangisanku pun sementara, sedihku pun sementara, dukaku pun sementara. Dah namanya dunia memang sementara. Sekuat manapun aku usaha, sehabis manapun aku kejar, ia akan tetap menghilang. Dah namanya pun dunia. Itulah. Okey. Baru dua rangkap tu frasa ataupun kosakata yang kita dengarkan yang ada diberikan penekanan di sana adalah sementara. Ia sesuatu mengenai dengan kehidupan. Saya percaya setiap daripada kita ini mempunyai interpretasi yang berbeza. Kalau Dini sendiri bagaimana apabila mendengarkan bait-bait sajak yang telah pun dilantunkan sebentar tadi. Alhamdulillah sebenarnya macam cukup teruja. Apatah lagi dapat menyaksikan secara live ni orang dengan segi lantunan suaranya. Kalau diamati memang mesej itu memang dalam sebenarnya. Dapat memberi ruang kepada ini untuk memikirkan kehidupan kita ni, bersyukur. Kehidupan ini memang sementara, dunia ini memang sementara. Samalah juga dapat kaitkan sebenarnya dengan bahan daripada daerah Tutong tadi katanya. Memang masalah itu asam garam kehidupan. Tapi yang paling penting tadi harus berfikir secara positif, ambil yang baik sahaja. Dan kalau Anda puas hati dengan kehidupan tadi hari ini, pastikan tadi akan berusaha lagi untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik. Cari sesuatu yang boleh men-trigger ataupun yang boleh memacu supaya kita ni terus bersemangat. Dan dalam hal ini, perancangan ke depan Aisyah sendiri, khususnya dalam sama-sama memertabatkan penulisan bahasa Melayu dan juga genre sastra sajak ini. Kalau buat setakat ini tiada apa namanya? Perancangan di masa hadapan lah sebab masih lagi fokuskan dalam pembelajaran Aisyah. Tetapi kalau penulisan itu secara suka-suka ataupun kalau ada situasi dan di mana ada benda yang inspirasikan Aisyah untuk menulis, Aisyah akan terus menulis. Tetapi kalau ada macam anjuran-anjuran ataupun platform-platform yang di mana boleh menambah baikkan penulisan Aisyah, Aisyah ambil peluang itulah. Bukan hanya sekadar penulisan, malahan juga cara kita ni mengekspresikan diri, cara penyampaian saja itu. Sebelum terlupa juga, ini mungkin satu informasi kepada Aisyah dan juga kepada golongan muda belia kita ni harian ni bertempat di pusat masyarakat Bestari di Gerai Simpang 51 Rimba. Antara usaha yang dilakukan oleh kumpulan Putra Seni adalah mengadakan bengkel deklamasi sajak. Jadi dalam beberapa minggu mereka ada sasaran target untuk memberikan dan berkongsi ilmu
dalam khusus dalam mendeklamasi sajak kepada yang mereka yang gemar. Selain itu juga Dewan Bahasa dan Pustaka sememangnya ada menyediakan program-program yang boleh memperkasa kemahiran penulisan sama ada dalam genre sastra, cerpen dan novel melalui program penulis muda. Dan apapun semoga terus maju jaya kita ucapkan kepada Aisyah khususnya dalam genre ataupun orang bidang yang diceburi penulisan saja, dan jangan orang berhenti berkarya. Mungkin satu hari antara impian pastinya ingin membukukan hasil-hasil karya Aisyah ya. Baik, terima kasih dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah.